Okay, Assalamualaikum semua. Ada yang kenal nama aku Zaidi. Yang tak kenal, nama aku Zaidi. Just to make an update on today dah 41 hari lah Bini aku meninggal. Dia sakit jantung. Umur kita orang sama, 33 tahun. So dia sakit jantung. Doktor suspect sakit lepas bersalin lah. But I don't think lah. Aku rasa sebab dia sakit yang before this TB tu kot. But I don't want to talk about her illness or how she died lah. Aku kahwin dah 8 tahun lah. Genap 8 tahun. Ngam-ngam. Aku kahwin 11 hari bulan 11 2012. Wife aku meninggal 12 hari bulan 11 2020. Sehari selepas anniversary kita orang yang ke-8. So it's quite a big hit lah. Tamparan yang besar, sangat besar. Ujian yang besar pada aku lah and family. Lebih-lagi mak dia lah kan. Daripada kecil bela tiba-tiba je. So okay lah, agak mengejutkan lah benda ni. Tapi aku reda lah kan. Benda ni aku reda because how to say sebab dia dah sakit lama lah. 6 tahun dia sakit, since 2014 lah. Hari-hari makan ubat. So macam walaupun tak expect, but aku just anggap dia dah penat lah. She's too tired nak fight. Tak apalah. Dan satu tamparan hebat buat aku lah. Sebab ialah 8 tahun kan kita ada kawan, cakap, sembang, gaduh. Bukan tak gaduh, mesti ada gaduh punya. Orang kahwin mesti ada gaduh punya. Kalau kahwin tak gaduh tu tak normal lah. Okay. So how to say, dia orang yang sangat baik lah. Sangat baik. Aku tak pernah jumpa lah orang baik macam wife aku. Bukan nak kata orang semua tak ada, orang kawan-kawan aku semua tak baik. Baik dalam bentuk lain lah. She's very supportive lah. Macam aku buat hobi ni kan, Warhammer ni, Warhammer ni pun dia support. Dia tak marah aku. At least aku tak spend my money on women. Tak benda yang mengarut-mengarut kan. Benda tu nampak and then aku boleh jual, dapat balik duit. So like sometimes bila anniversary ke birthday dia ke, aku nak belikan dia gift, aku jual barang aku yang aku tak main, dapat duit, belikan dia barang hadiah, iPhone, Apple Watch, barang kemas dan sebagainya. So macam aku nak boleh cerita sikit lah. Macam lepas dia mati tu, macam gila, aku boleh kata aku macam tak waras sekejap lah. Aku entah, benda pelik-pelik lah aku buat. Message orang, benda yang bukan di luar kebiasaan lah. Maksud pelik-pelik ni benda yang di luar kebiasaan. Aku macam maybe because I was lonely. Bukan lonely apa, memanglah kita orang cakap kan kau kan ada anak apa semua, memang ada anak. Tapi dia tu budak kot, 6 tahun. Kepala otak kita ni 33 tahun. Kita fikir benda lain. Anak-anak kita budak kan, fikir apa? Dia fikir main, makan, minum, tidur, bangun, main. Tu je lah, budak-budak. So I just need someone to talk to lah. Kata macam cari satu support system besides family. Sebab ada benda yang kita tak boleh cakap dengan family. Macam bukan tak boleh cakap, macam nak cakap tu tak sampai. Ada benda yang kita selesa cakap dengan kawan-kawan. Ada benda yang bila kita jumpa kawan, benda tu tergerak sendiri. You know, kadang kita nak bersembang ni bukannya kita boleh rancang kan, dia keluar sendiri je. So itulah aku buat benda-benda pelik lah. Mesej orang lah, mesej kat Facebook, nak kenal dengan orang ni, kau kenal orang tu lah. Memang benda tu di luar kebiasaan lah. Sekarang ni bila aku tengok balik, macam tak betul lah. Benda macam bukan tak betul, macam this is not me lah. This is not me. But then after a while, aku mula sibukkan diri. After seminggu lebih lah, aku mula sibukkan diri pergi sekolah, tolong guru besar aku buat ada meeting pasal untuk next year punya meeting, help him with delima. Kalau cikgu government, korang tahu lah delima kan, digital learning punya Google program tu yang KPM bayar tu, KPM belikan untuk semua cikgu.
and students. So busy kan benda tu lah. But bila kita dah tak busy tu mula kepala ni merewang kan. Macam satu pun aku boleh kata macam hasutan syaitan lah. Kadang-kadang kita duduk termenung seorang-seorang, kita terbayang dia macam timbul satu benda yang what if aku buat macam ni, kalau aku benda tu yalah kita tak boleh buat dah, benda dah lepas, tapi dalam kepala kita what if. Jadi bila kita fikir what if tu, kita jadi lebih sedih lah. What if kalau aku buat macam ni, what if kalau aku buat macam tu, kalau aku buat macam ni mesti alhamdulillah hidup lagi, kalau aku buat macam ni mesti doktor boleh sempat lagi. Macam tu lah. Benda tu patutnya kita tak boleh fikir macam tu kan. Tapi entahlah, benda tu jadi sendiri tau. Sebab kita duduk seorang, tak ada kawan, jadi kepala kita merewang. Mana ni macam hilang satu je. Taklah, pasal dulu. Okay, cukup. And then aku mula message kawan-kawan ni dah okey sikit lah. Lepas tu message kawan-kawan, message kawan-kawan, and then start to having conversation with my local gaming community. Bukan gaming komputer, gaming Warhammer gaming community. Macam tabletop ni, benda ni aku main ni. Aku masuk balik. Group tu aku dah keluar sebab situ tengah serabut. Aku masuk balik, dah okey, aku masuk balik sembang dengan diorang kan. Diorang pun give a lot of motivation, semangat, gelak-gelak buat lawak kan. And thank you, very grateful for that lah guys. Kalau korang tengok lah. And then apa lagi? And then kadang-kadang bila kita tak ingat benda tu kan, jadi okey lah, jadi okey sekejap. Tapi dia pun tak berapa okey sangat. Sebab at that time baru aku teringat, bila fikir balik, wife aku belikan aku dua army tour, dua. Satu for my birthday, another one is from my anniversary lah, last year 2019 lah. Ada dua army, askar lah, banyak bila aku belikan. Because our system is, aku bagi dia barang, belikan dia hadiah, dia akan belikan aku hadiah. Biasalah kita dah kahwin, mesti bagi saling memberi, right? And our system is equivalent. Kalau aku bagi dia 1,000 lebih, dia bagi aku hadiah 1,000 lebih. Tapi aku tak kira sangat lah. Kadang-kadang aku bagi lebih, dia bagi kurang sikit pun tak kisah lah. Kita suami, buat apa nak kira sangat. Macam tu lah. So balik kepada tu, benda tu mengingatkan aku pada dia. Macam benda tu sentimental value lah. Memang benda tu tak jual lah, simpan lah sampai mati. Aku takkan jual. And then lepas tu aku bagi orang paint, sebab aku tak ada mood nak paint. And then aku mula message personal kawan-kawan, call, sembang-sembang. But everyday ada je aku sembang dengan family aku. Dalam grup kita orang ada grup WhatsApp family kan. Sembang, tanya khabar malam tu buat apa, mesej-mesej. Akak aku tanya aku buat apa, abang aku semua okey lah, semua okey. But after a while pun diorang pun busy, everyone is busy. So macam susah tau. So aku mostly reach out to my teacher's friend lah, yang kawan-kawan cikgu kan, sebab diorang pun cuti masa sama. Ada yang aku reach out kawan-kawan yang lain yang bukan dalam circle cikgu, but diorang pun busy. So kadang-kadang bila aku message tu, satu dia message and then terhenti kat situ. So I was like blur. Bila jadi blur, mula kepala. Memang dugaan orang yang kahwin ni mati bini ni susah, dia lain lah. Memang macam mana nak cakap, macam kalau kau dah biasa dengan duduk seorang, atau macam bapak kau ke mak kau meninggal kan, kau macam selama ni duduk jauh kan, memang bukan tak sedih, memang sedih lah, memang akan ingat. But it's different dengan yang kau jumpa hari-hari, setiap every second kan, apa semua sama-sama kan, tiba-tiba dia tak ada. And then I reach out some of my friend, and yang circle cikgu okay lah, diorang pun memahami lah. So really thank God for that. Memahami
Dia orang pun chat with me, sembang pasal kerja, pasal benda-benda apalah yang yalah tak cukup lah. Yang bersembang pasal kerja, pasal life. And they give me some motivation, bagi aku motivation apa semua. Okey je, aku okey lah. Rasa macam sebab aku pasang tu satu, okey tak apa. So rasa macam okey lah. It's bearable. Benda tu jadi bearable. Makin lama aku rasa macam makin biasa. So after this macam okey lah, boleh jalan terus lah. Boleh jalan sendirilah. Okey macam tu. Apa lagi? But at the moment lah, aku message lah ada kawan-kawan yang betul-betul I really appreciate lah, sangat, yang aku sangat hargai. Dia memang betul-betul how to say, satu support system yang kukuh pada aku lah. Dia member lah, sembang kan pada petang dan malam. Dia sebab dia cikgu, aku pun cikgu, kita orang masa banyak free kan. So okay lah. I'm not saying that yang lain tak okay. Okay je, sebab yelah korang ada kerja kan, korang pun kerja. Tapi aku dah cuti, so takkan aku nak kacau korang. Korang pun ada life kan, life masing-masing kan, ada anak bini semua kan. So itulah, I'm thankful lah sebab Tuhan bagi aku, Allah bagi aku kawan-kawan yang memahami lah. Sebab macam mana cakap, in this troubling time kan, kita perlukan seseorang tu untuk bercakap. Bukan niat nak lupakan wife aku tau. Macam nak elakkan daripada kepala aku berfikir macam what if macam ni. Itulah, kalau kau macam ni mesti bini kau lagi. Kalau macam ni mesti bini kau tu mesti tu lagi. Tu macam aku semayang tak khusyuk. Semayang termenung. Susah nak semayang lah. Tapi after a while dah okay lah. Then perubahan dia yang pada aku lah, macam aku alhamdulillah semayang dah cukup lah. Dulu sebelum ni walaupun dah kahwin kan, I admit I'm not a good husband lah. Dari segi agama bukannya macam cakap tak, I'm not that bad but I'm not that good. Macam tu. Okay. So I admit that lah. Bukannya tak semayang langsung ke apa, cuma macam yelah kadang-kadang tertinggal apa semua kan. Tapi wife aku respect dia tak pernah tinggal semayang lah. Sakit-sakit pun dia semayang. Aku kadang-kadang memang culas lah, sebab semayang memang culas. But this year yang aku really thankful, this year dapat tarawih sama. Aku imam, dia semayang, jadi makmum aku kan. So now I'm getting back on track lah. Semayang aku dah cukup, tak tinggal. Kalau tinggal pun aku kodok cepat-cepat. Lagi kalau macam kita busy tengah hari semayang Zuhur kan, surau tak buka, masjid tak buka, so kau tak boleh singgah. Bila sampai rumah waktu dah semayang dah habis, so terpaksa kodok lah. But the feel of guilty kau tak sempat buat tu ada tau. So my wife passing ni pun, pemergian dia ni pun macam satu teguran lah untuk aku lah daripada Allah. Macam kau muda lagi kan, bini kau muda lagi, aku ambil ni, aku ambil bini kau sebab dia baik kan. Kau ambil, kau kena ubah diri kau. Macam tu lah. Macam aku dengar ceramah tu ya. Aku dengar ceramah dekat Zayan ke dekat TV3, dekat Zayan FM kot. Kakak ni kahwin dua. Kakak ni laki dia kahwin dua. Dia bini nombor 2. Dia tanya, Ustaz, kalau macam saya ni bermadu, madu saya meninggal, suami saya, adakah nanti suami saya, bila saya meninggal nanti, bila di syurga, suami saya akan ikut siapa yang menjadi bidadari suami saya ke ataupun madu saya? Dia macam tu. Lepas tu saya cakap, kat syurga nanti isteri-isteri ni akan menjadi bidadari pertama dan menjadi bidadari utama lah untuk suami tu lah. So aku macam okay. Macam memang benda tu yang buat aku rasa macam betul-betul berubah tau. Macam cakap,
Macam it's a sign tau. It's a sign. Macam kau nak lagi jumpa bini kau kan, kau nak jumpa lagi, kau kena berubah. So aku berubah lah. Memang 360 lah. Daripada aku lama tak mengaji, aku dah mula mengaji balik. Aku dah mula mengaji balik. Sembahyang aku dah, bukan aku tak sembahyang langsung sembahyang gila tak sembahyang langsung. Tak sembahyang, dah tertinggal lah. Bila tertinggal tu dah lupa nak ganti. Tapi sekarang tak culas lah. Sekarang Alhamdulillah. Sebab aku sentiasa hari-hari lepas main tu aku berdoa, kuatkan hati aku, teguhkan iman aku, jadikan aku mudah solat. Azannya puk sembahyang. Cuma dalam subuh tu berat sikit lah. Biasa subuh kan. Tapi boleh buat subuh okey. Setakat ni tak ada tinggal. Alhamdulillah 40 hari tak tinggal solat. Jadi benda tu jadi biasa. Kalau kau orang Islam, kau akan biasa dengar amalkan 40 hari, betul tak tinggal. Betul lah, memang tak tinggal. Lepas tu apa lagi? Urusan kematian, uruskan hal arwah. Sangat mudah, simple, very simple. Okay, ni aku bagi tips sikit lah untuk orang yang mati bini ke, mati suami ke. First sekali, settlekan hutang. Check hutang arwah. Kalau arwah ada hutang, time korang ni yang mendengar ni, kalau husband and wife masih hidup lagi, dua-dua sepasangan masih hidup kan, sepasangan, you must have trust lah. Kau kena percaya lelaki kau kena percaya bini kau. Aku dengan bini aku, walaupun akaun masing-masing, kita orang share password account bank, password iPhone, not password keypad, password Apple ID. Itu kita kongsi. Password kita orang sama, ID beza, password sama. PIN number card memang kena share. Kalau korang suami atau isteri takut nak share, tulis satu surat siap-siap. Tulis satu surat, letak, buka bila saya dah mati. Time tu memang mudah. Masa wife aku meninggal, aku dah tu terus aku pindahkan semua duit dia dalam akaun aku. Akaun yang bukan akaun harian, akaun simpanan. Aku ada akaun harian yang untuk aku belanja apa semua, aku asingkan. Aku ada few accounts lah, aku asingkan. So akaun simpanan, bukan harian. So aku masukkan semua duit tu. Tapi kau kena telus. Aku dah masuk tu, aku bagi tahu mak mertua aku, mak, duit Wan ni dia masuk kat sini, ada berapa sekian. Ni jumlah dia. Memang yelah, sebab duit tu bukan hak milik kita tau, bukan hak milik suami bukan hak milik suami. Tu duit tu hak milik kau sikit, anak kau dan mak mertua kau. Kalau kau ada anak lelaki, kalau anak perempuan, aku tak tahu macam mana bahagian dia. So kau tak boleh, kalau dapat satu bini kau atau lelaki kau tinggal 100,000, boom, kau joli terus buat rumah ke apa, tak boleh. Kau kena tunggu, simpan. Lepas tu settle, keluarkan duit apa semua siap-siap. Aku uruskan pergi bank, check loan kereta. Rumah dia, urusan perumahan, loan rumah. Lepas tu apa-apa loan. Tapi aku tahu bini aku cuma ada 2 loan je, loan kereta, loan rumah. Dia tak ada loan, personal loan dengan bank ataupun dengan kawan-kawan. Sebab dia akan bagi tahu aku. Yang aku tahu seorang je kawan sepanjang aku kenal dengan dia, kahwin dengan dia, seorang je kawan dia punya duit dia. Itu pun kawan dia dah pulang habis dah, aku tahu sebab aku keep track. Wife aku punya expenditure. Lagi lepas aku pergi bank tu, okay, lepas tu kau kena pergi, kau ada dua pilihan. Satu, kau serahkan bulat-bulat pada amanah raya, ataupun kau serahkan kepada bahagian pusaka kecil dekat JUPEM, dekat pejabat tanah lah. JUPEM ni apa dah, dia punya panjang dia aku tak ingat, pejabat tanah. So dia ada bahagian pusaka kecil, kau call, dia akan suruh kau isi borang, sama ada manual ataupun online. Lepas kau isi tu, kau print, kau jumpa pesuruh sumpah. Kau kena listkan semua harta-harta si mati, duit, simpanan, pelaburan, rumah, hartanah. Kau kena sedia, sebab tu kau kena wife as a husband and wife, korang kena saling percaya kat pasangan korang. Bagi tahu apa harta korang, apa hutang korang. Kau kena bagi tahu. Kalau kau malu nak bagi tahu, buat macam aku, tulis kat satu surat, this is my account, this is my friend's number and everyone. So kalau macam aku mati dulu, wahai aku ni boleh jual ke siapa, ni orang ni contact.
Kalau aku mati, apa yang aku ada? Aku tak ada harta. Motor je aku ada. Kereta aku dah jual. Sebab bini aku nak pakai Honda BRV. Tu hadiah aku pada dia last lah. Dia nak pakai. Dapat lah. Dapat pakai 2 bulan. So surat tu nanti kena buang lah. Sebab dah tak, sebab wife aku yang pergi dulu kan. Macam tu. Okay, bila dah tu nanti dia akan bagi satu tarikh bicara. Bicara tu nanti, sebab dalam borang tu nanti ada waris-waris, kena senaraikan waris. Lepas tu nanti dia akan panggil. Tak tahu bila, aku belum dapat lagi. But at the same time yesterday lah, Bank Islam call, hutang rumah settle. Sebab bila kita di rumah, kita akan dapat mortgage, takaful mortgage lah. Takaful ni depend lah pada insurans apa yang kita pakai. So with insurans takaful tu akan bayar hutang rumah yang balance. So hutang rumah dah settle alhamdulillah. So arwah tinggal hutang kereta dengan claim takaful nyawa dia lah, insurans. Tak tahu. Anak aku cari handphone. Okay, itu je lah urusan dia. Bahagian harta. Bahagian harta ni jangan tunggu Bukannya kita nak cakap kita cepat-cepat ni kita tamak, bukan. Selagi hal dunia dia ni tak selesai, dia arwah, kalau orang Islam lah, hal dunia ni bila kita tak selesaikan, macam arwah tu susah nak move on kat sana tau. Dia macam terikat dengan hutang. So alhamdulillah selesai satu hutang, tinggal lagi satu hutang. Tapi satu hutang ni, kereta ni aku masih bayar, still continue payment, monthly payment lah. Still continue monthly payment. Aku bayar sebab gunakan duit arwah dia sikit, aku tambah duit aku sikit, still good, still bayar. Sebab hutang, kita walau macam mana pun kita kena bayar hutang tu. Kita tak boleh lepas tangan. Tu tugas yang masih hidup lah. Setakat ni tak ada urusan yang sangat susah. Semua alhamdulillah mudah. Cuma letih je lah kalau kau buat sendiri, macam guna amanah raya. Kalau buat guna pesawat kecil ni letih. Kau kena kesana kesini, kau kena sediakan borang-borang, kau kena photostat and everything. Kau kena photostat, kau kena pergi pejabat pendaftaran, minta sijil mati. Itu pun satu hal lagi, pejabat pendaftaran. Musim Covid ni kau kena buat appointment. Orang, nasib baik bini aku ni government, nak pakai cepat untuk urusan pejabat. Kalau tak, dia suruh aku jumpa bulan ni. Bini aku meninggal bulan lepas, dia nak suruh aku jumpa dia bulan ni, appointment. Oh, cakap gila babe, bini meninggal sebulan baru boleh buat sijil mati. Macam mana tu kan? So urusan yang leceh kat situ lah. Sijil mati, itu pun dah settle lah. Cepat sekejap, dapat sekejap lah. Sebab memang aku betul-betul nak pakai cepat. Dia orang pun faham. Tapi benda tu boleh bincang lah, boleh bincang dengan front desk. This is a blood letter. Sambil-sambil buat. Try. Okay, after urusan tu, sekarang ni kita memang tunggu tarikh bicara. Rumah dah settle and takaful. Okay, satu lagi, takaful. Pentingnya takaful. So mengikut polisi arwah Wana, dia akan dapat, not dia lah, pemegang amanah, which is her mother. Pemegang amanah ni kau boleh letak nama siapa-siapa, tapi pemegang amanah dia bukan dapat semua duit. Dia akan dapat duit tu, dia akan bagi-bahagi kepada waris yang layak. Okay, so pemegang amanah Wana ni mak dia. Masa tu dia pun takaful ni kita orang belum kahwin. Bila dah kahwin tu tak buat pula. Patutnya boleh buat hibah apa semua lah. Tapi it doesn't matter lah. Benda tu boleh bincang elok-elok dengan family kan. Okay, mak dia pemegang amanah. So nanti bila duit tu dapat, dia akan pergi ke mak dia. Daripada duit tu nanti, bila dia pergi ke mak dia, duit tu cukup untuk aku settle full apa cakap, habiskan bayar kereta Wana. Habis terus. Nampak? Tu antara kelebihan lah. Macam ada yang kita dengar, macam orang cakap takaful ni tipu lah, apalah tipu lah. Kenapa Izzat? Nah, pergi kat sana. Pergi dalam bilik. Back to the issue. Orang cakap tipu lah apa. Bukan tipu.
Dia ada dua isu je. Sama ada ejen kau tipu atau engkau yang tipu. Macam tu. Ataupun yang ketiga, kau tak baca polisi. Engkau tak baca polisi. Sebab tu dia bagi kau buku polisi tu. Bukan dia pegang. Ejen tak pegang buku polisi. Dia akan bagi kita buku polisi. Kita kena baca penyakit apa yang dia cover. Patutnya tu yang aku cakap. Kalau tak ejen kau tipu, engkau tipu, ataupun kau tak faham. Okay. Kau kena tahu apa yang takaful kau cover. Pasal itu penting ejen kau. Ejen kau kena explain. Kau kena tanya. Bukan okey lah. Jangan sifat macam tu, tak boleh lah. Macam wife aku ni punya polisi, aku tanya betul-betul. Kalau sakit kritikal dapat berapa, apa. Kalau sakit kritikal, kalau ikutkan tak payah bayar dah. Kalau dah tak payah bayar. Macam yang sakit jantung kan, kalau ikutkan tak payah bayar. Tapi bini aku nak juga bayar. Bayarlah. Dapatlah duit. Okay, bayar je. Macam tak apalah, bayar je lah. Mampu bayar je. Okay lah, bayar. Aku okay lah. Lepas tu, kau kena tahu penyakit apa yang dia cover, macam mana kau nak dapat, apa cara dia macam mana. Itu daripada bahagian kau. Kau kena ambil tahu pasal polisi kau. Kau tak boleh buat lepas je. Tahu-tahu yang aku tahu, bila aku sakit, aku masuk hospital ada insurans. Lepas tu masuk-masuk, bila tak cover, kau marah. Sebab silap kau tak baca polisi. Dan kau tak cakna, kau tak buat due diligence. Ada yang some takaful lah, dia cover bahagian ni, bahagian A, dia yang tak cover bahagian B. Okay. Ya, macam tu aku tak tahulah, sebab aku tak jual takaful. Aku just sarankan korang ambil takaful, is good. Okay. Lepas tu itu yang bahagian daripada segi kau lah, daripada segi kita consumer. Dari segi ejen pula, ejen ni susah sikit lah. Susah nak cakap orang. Dia manusia. Ejen ni manusia tau. Ada je kes kawan-kawan aku yang bayar takaful, tapi dia bayar melalui ejen. Dia tak potong. Macam aku potong auto debit, PSN takaful yang potong. Yang bayar kepada ejen ni, risiko dia tu lah. Ejen buat lagi duit. Ada member aku kena masuk hospital, rupanya polisi dah mati lama tak bayar. Kau tak tahu, dia tak tahu. So itu salah ejen lah. Sebab ejen tu bawa lari. Tu yang palat tu, kalau ejen bawa lari duit tu. Sebab tu kita susah expect manusia kan. Lepas tu ejen, kau kena cari ejen lah. Tak kisahlah ejen macam mana pun yang kau kenal ke, yang tak kau kenal ke, full time ke part time ke. Kalau aku suka full time. Sebab macam ejen aku kat Noli, dia full time. Kawan aku Azhar tu pun full time. Azhar ni husband kepada kawan wife aku. Wife aku punya kawan punya husband. Dia kat Kedah lah. Kalau aku ada soalan, aku message dia. Memang dia akan jawab anytime, kecuali kalau dia busy lah. Itu kalau macam kalau aku segan nak tanya ejen aku lah. Tapi macam ejen aku, masa bini aku masuk hospital last time tu, kat polisi dia tak ada tau. Kat polisi dia kat rumah rupanya. Dia keluarkan, dia kemas dompet tau. Jadi polisi tertinggal kat rumah. Aku call terus ejen aku tu, sebab dia full time. Dia tu jawab, Dia angkat. Dia nombor polisi ni. Kalau tak pasal tu sangkut. Bukan sangkut apa, sebab nombor polisi tu tak ada. Jadi hospital tak boleh proses. Lepas tu bila dah tu, dia lambat. Macam dia punya application dengan pihak takaful tu lambat tau. So aku call dengan ejen aku. Untuk cepat dapat. Tak lama tu dapat. So thank God lah. Itu pentingnya ejen yang bagus. Okay. So tu je lah aku nak update for now. Pun dah dekat 30 minit. So maybe next time aku update lagi lah. Saja je nak cakap, nak lepaskan kan. Feel good. Memang feel good lah.
Maybe korang boleh suggest kat komen ke atau PM ke, macam benda apa lagi, benda apa yang macam menarik untuk dibincangkan. Okay guys, thanks for listening. Sorry kalau aku rant merepek sangat. Hope you guys tak muak dengar. Okay, thank you very much. Assalamualaikum and see you next time.